ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bidayatul Hidayah, muka surat 9 baris yang keempat daripada atas. Muka surat 9 baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan makna atas muwafaqah iradah itu iaitu makna atas muwafaqah iradah, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tiada menjadikan ia Allah akan sesuatu daripada mumkinun, tiada menjadikan melainkan barang yang yani barang ni sesuatu dan mungkinun lah, barang yang menentukan iradahnya, menentukan oleh iradahnya iradahnya itu fa'il pada menentukan iradahnya, yakni menentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, melainkan barang ni sesuatu daripada mumkinun, menentukan iradahnya, yakni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah pada azali, pada sedia kala. Dan makna atas muwafaqah iradahnya itu, atas muwafaqah ta'alluq iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muwafaqah iradah ni hak di makna bagi sifat kudrah. Sekarang ni masih lagi membicarakan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Kemudian selepas dulu tu bicara pula sifat yang ke-8, sifat iradah. Jadi di muka surat 8 terdahulu, baris yang ketiga daripada bawah mendatangkan makna sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Muka surat 8 baris ketiga daripada bawah. Dan makna kudrah azali itu, kudrah yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat yang menghasilkan dia dengan sifat yang menghasilkan dia dengan sifat, menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilang akan yang tidak mungkin. Menjadikan tidak mungkin dan menghilangkan ni atas muwafaqah iradahnya. Ini datang makna ni, atas muwafaqah iradahnya. Jadi kudrah ni iaitu sifat yang menghasilkan dengan dia, dengan sifat menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilangkan dia, makna meniadakan tiap-tiap mungkin, mengadakan tiap-tiap mungkin dan menghilangkan tiap-tiap mungkin. Mengada dan meniada ni atas muwafaqah iradahnya, atas muwafaqah iradahnya. Muwafaqah ni apa panggil apa? Muwafaqah ni berbetulan. Muwafaqah ni muwafaqah itulah sekali. Mana berbetulan. Jadi apa yang Allah Ta'ala
jadikan Allah Ta'ala mengadakan sebagaimana iradah ketentuan Allah pada sedia kala. Itu maksud kita atas muwafaqah iradah. Itu makna pada sifat kudrah azali, sifat yang menghasilkan dengan dia, menjadikan, mengadakan dan meniadakan. Sifat itu yang menjadikan, yang mengadakan, yang meniadakan. Sifat kudrah. Kalau sebut kata sifat kudrah yang menghasilkan pada menjadi, pada menghilangkan, makna sifat kudrah lah yang menghasilkan pada berlaku semua perkara ni, mengada, meniada ni, semua yang berlaku ni kudrah yang menghasilkan. Kudrah yang menghasilkan. Gerak diam kita ni kudrah yang menghasilkan, kudrah yang menjadikan. Jadi kalau sanda seumpama ning, kudrah yang menghasilkan, kudrah yang menjadikan, hak ni bukan hakiki, bukan sebenar-benar. Tak boleh pegang seumpama ni. Ini hanya majazi sahaja, letak je, bukan hakiki. Yang menjadi, yang mengada meniada ni Allah Ta'ala, Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Bukan kudrah tu, bukan sifat tu. Allah Ta'ala, Tuhan yang bersifat dengan kudrah, mengada meniada. Itu hakiki, itu pegangan kita. Kudrah ni itu majazi dia panggil, letak je, bukan pegang gitu. Kalau pegang semata-mata kudrah yang mengadakan bukan Allah Ta'ala, salah pegangan tu. Dia kata kudrah, ni isnad majazi, sanda letak sementara. Kalau isnad hakiki, hak sanda betul benar, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Tuhan yang bersifat dengan kudrah, yang menjadikan, yang mengadakan, yang meniadakan. Itu hakiki. Jadi kalau kata kudrah yang menjadikan, iradah yang menentukan, sifat ilmu yang mengetahui, isnad majazi. Yang menentukan bukan iradah, yang menentukan Tuhan yang sifat dengan iradah. Yang mengetahui bukan sifat ilmu, Tuhan yang sifat dengan ilmu yang mengetahui. Yalah, kalau kita contoh asbab zahir lah. Ni kita, zat tubuh badan kita. Di zat tubuh badan kita Tuhan jadikan sifat kudrah, kudrah hadisah. Pada zahirnya siapa yang menjadikan? Kita ke kudrah, tenaga yang menjadikan? Kita ke kudrah? Ni tenaga. Tenaga yang menjadi bukan kita. Kita duduk diam sudah, suruh kudrah buat kerja. Tapi yang buat kerjanya kita, yang ada kudrah tenaga di tubuh. Gitulah. Ni hanya sanda isnad majazi juga, ni bukan hakiki kita. Tapi maknanya siapa yang buat? Kita yang buat ke tenaga yang buat? Kudrah yang di tubuh kita yang buat? Kita yang buat. Kita mana ni? Kita yang bertenaga, yang buat, bukan tenaga tu yang buat. Jadi mengada meniada ni bukan kudrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang bersifat kudrah, yang mengada, yang meniadakan. Jadi kita ni kata sifat itulah yang menghasilkan. Itu isnad majazi. Pegang betul benar sifat kudrah yang menjadikan, bukan Tuhan yang menjadikan. Salah sangat rosak pegangan tu. Dan ni kita sebut kata sifat yang menghasilkan, orang akan jadi salah faham. Tidak. Sebab kita tauhid ni bukan membaca sendiri. Kita kena berguru, bukan membaca sendiri. Tapi nak ceritanya, ni contoh isnad majazi. Bukan sungguh-sungguh, letak saja je. Kudrah yang menghasilkan pada mengada meniada, letak majazi. Sama kita duk cakap harian tu. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, makan ubat jadi sehat. Sama lah tu.
Itu isnad majazi pula. Itu bukan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dia pegangan perbuatan Allah Ta'ala lah segala-galanya. Makhluk tak ada bekas sama sekali. Itu orang cakap asbab, cakap isnad majazi, sandar sementara kepada asbab zahir. Pegangan, pegangan hak Tuhan belaka yang buat. Tu contoh isnad majazi. Hak cakapan harian kita. Oh, ni cakapan isnad majazi letak hukum kafir tu balik awal lah. Salah tu salah sangat tu. Mengkafirkan orang mukmin, kafir akan kena pada diri sendiri. Apabila orang yang mengkafirkan mukmin jatuh kafir, habis terbatas sekalian amalan yang terdahulu. Walaiyazabillah. Kafir murtad saja walaiyazabillah, terbatas semua amal ibadah yang terdahulu. Tanpa bertaubat mati, kekal neraka selama-lamanya. Kenapa jadi kafir? Kerana mengkafirkan orang mukmin yang hanya bercakap asbab. Ini beringat molek lah. Saya memang ulang semua. Sebab di Terengganu kita meluah ajaran karuk seumpama ni. Belajar agama, orang bercakap je, mu ni tak ada Tuhan, mu ni kafir, mu ni syirik, mu ni lepas makhluk, lepas makhluk. Dah, Tuhan duduk mana? Makhluk je. Kafir gitu tu. Dia mengkafirkan orang mukmin. Hanya kerana percakapan asbab yang hanya isnad majazi. Macam sebut mengelupah lah. Yang kita pekoh, pakaian yang menutupi aurah. Di musuh 36 dalam kitab kita ni, puak ni musuh 36 kita baca mengelupah. Hak musuh 36. Puak tabaiin, mazhab tabaiin, mereka berpegang dengan semata-mata pakaian itulah, dengan zat pakaian itulah secara semula jadi menutupi aurah. Tu kafir ijma' ulama. Dengan zat pakaian itulah semata-mata secara tabi'i yang menutupi aurah. Kafir ijma'. Kita ngaji kitab fiqh ni, syarat asas sembahyang menutupi aurah dengan menutupi aurah dengan sesuatu menutupi aurah dengan sesuatu yang menutupi warna. Jadi pakaian itulah yang menutupi aurah. Itu syarat asas sembahyang. Kita tak kata qada qada yang menutupi aurah. Kita kata pakaian yang menutupi aurah. Apa ada tu? Itu kitab fiqh tu. Tak ada sebut qada-qada Kalau bicara bab air, sesuatulah yang merubahkan warna air. Sesuatulah, sama ada buah, sama ada daun, teh, milo, kopi, itu semua tu merubahkan sifat air. Air tu jadi air mutaghayyir. Air tu kekal suci tapi tidak menyucikan. Orang ni tidak menyucikan, nak ambil sembahyang tak boleh dah. Nak basuh najis tak boleh dah. Tapi air tu suci, air tu. Kenapa nak najis pula nya? Tapi air mutaghayyir dia panggil. Berubah kenapa? Berubah dengan sesuatu. Sesuatu yang terkaya daripada air. Kalau sesuatu yang bersama dengan air, kerana tempat tu, tanah tu yang berbau, maka air pun jadi berbau pelik. Sebab apa? Sebab tanah tu jenis pasir berbau. Air jernih molek. Air jernih. Oh, tapi kalau kita mandi, kulit kita berasa tak sedap. Air jernih, tapi tanah dia tu menyebabkan berubah air. Berubah sungguh-sungguh. Tapi kerana tempat dia, air kekal mutlak. Sebab berubah yang dengan perkara yang tidak terkaya. Sebab tempat dengan air tak boleh nak pisau. Tanah dengan air tak boleh nak pisau. Tapi berubah kenapa? Kerana tempat tu, kerana tanah tu contohnya. Dah berubah air jadi warna, jadi bau pelik, rasa pelik, walaupun warna dia jernih molek. Bukan tanah tu yang merubahkan air. Qada-qada. Tapi kita tak lah, tak qada-qada. Istinja dengan sesuatu yang boleh menghilangkan air najis. Sesuatu
batu ke, tisu ke yang boleh menghilangkan air najis. Batu ke, tisu ke tak ada bekas sama sekali, hilang air najis, perbuatan Allah. Kita tak pekoh tak ada sebut kodak-kodak. Banyak lagi tak pekoh ni. Tuak jadi cuka dengan sendiri, maka tuak tu jadi hukum suci. Kenal tuak? Orang katakan panggil tuak masang tu, bukan nira. Kita nira panggil tuak. Tuak sungguh kita panggil tuak masang. Tu di tepi jalan jual tuak. Orang luar tengok, orang Terengganu ni mabuk. Bulan puasa pula, buka puasa dengan tuak. Dia sebut tuak ni hak mabuk tu lah. Hak turun pokok tu tak panggil tuak, tu panggil nira. Tapi Terengganu kita hak turun pokok tu nira, hak nira tu kita panggil tuak. Hak tuak sungguh kita panggil tuak masang. Jadi tu bahasa orang tengok, apa orang Terengganu ni minum tuak. Tuak tu najis, haram minum. Mana tuak masang? Lepas tu bukan tuak tu nira, tapi bahasa Terengganu. Cuma sekarang ni saya tengok dijual nira, lepas tu disengkang tuak. Dah mana ni? Nira ke tuak ni? Ditulis nira, lepas tu disengkang ditulis tuak. Ditulis nira takut orang salah faham, ditulis tuak takut orang tak salah, tak kenal. Sebut nira, ai gapo pula nira ni? Dia pun nira sebelah, tuak sebelah. Nira tengkang tuak. Tuak tu hak najis tu. Tu bukan kata minum, kena dengan pakaian, wajib kena basuh. Najis itu. Tu memabukkan, haram minum. Jadi tuak tu jadi cuka dengan sendiri. Jadi cuka nira tu. Maka cuka nira tu hukum suci. Tuak jadi cuka dengan sendiri, dengan bahawa kita dah ubah ubat untuk mempercepatkan jadi cuka. Jadi tuak jadi cuka dengan sendiri. Ada perkara jadi sendiri. Perbuatan Allah belaka tu jadi sendiri tu, itu isnad majazi. Mana apa jadi sendiri? Tak bubuh obat. Tu maknanya jadi dengan sendiri. Tapi hakiki sebenarnya jadi cuka tu Tuhan buat, bukan jadi sendiri. Dan kita tak pekoh jadi sendiri, itu isnad majazi. Lepas tu kata kalau lah belajar cakap asbab hukum kafir kau balik awal lah. Orang tukang ngajar tu jahil sangat, tapi meluah kita di Terengganu dulu. Orang cakap asbab hukum kafir. Quran pun sandar pada asbab. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila, sampai ke akhir ayat. Yumbitu lakum bihi zar'a, menumbuh oleh Allah manfaat bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman. Apabila turun hujan maka tumbuh tanaman. Tapi yang menumbuhkan tanaman bukan air hujan, perbuatan Allah. Tapi Quran kata hujan itulah yang menumbuhkan tanaman. Kalau kering kontang, tak ada hujan, pokok mampu, tanaman tak akan hidup. Jadi menumbuh dengan sebab manfaat bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman. Bukan Allah menumbuh bukan dengan sebab hujan, tapi sandar kepada hujan. Mimma tumbitul ard, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard, daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Tengok. Yasin tau. Yasin. Yalah kadang-kadang tukar. Yasin. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard, daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Allah ke bumi? Allah. Dalam Quran kata macam mana tu? Bumi. Itu isnad majazi. Quran pun sandar pada asbab. Hakikinya perbuatan Allah yang jadi menumbuhkan tumbuhan, bukan bumi yang buat. Mana Quran sandar kepada asbab. Dia ni hadis sandar pada asbab. Hak tadi hak baca tadi. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum.
Siapa yang mematikan? Malikul Maut, Israel yang mematikan. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Mana apa tu? Malaikat lah yang mengambil nyawa. Malaikat yang ditugaskan mengambil nyawa, yang mematikan kita. Malaikat makhluk mana boleh mematikan? Hakikinya dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mematikan. Allahu yatawaffal anfusa. Lepas ayat kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat yang mematikan. Ayat lain pula Allah yang mematikan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghidup oleh Allah, memati oleh Allah. Dan ia ya Allah atas satu amat kuasa. Tiba-tiba ayat sebut malaikat yang mematikan. Itu isnad majazi. Hakikinya Allah lah yang menghidup, yang mematikan. Itu Quran. Sandar kepada asbab, sandar kepada perbuatan makhluk, sandar kepada perbuatan malaikah. Nabi kata luqaimatun yuqimna sulbahu, beberapa suap yang membetulkan tulang belakang yang boleh kita buat ibadat. Makan beberapa suap yang membetulkan tulang belakang untuk boleh buat ibadat. Kalau tak makan, tak bangun, letak bangun nak buat ibadat macam mana? Jadi beberapa suap yang membetulkan tulang belakang dengan bahawa yang menegakkan tubuh kita, kita pun boleh buat ibadat. Beberapa suap yang membetulkan tulang belakang, dok, kita boleh buat bangun ni. Perbuatan Allah, bukan beberapa suap tu makhluk tak boleh bekah. Jadi banyak sangatlah dalam hadis, dalam kitab menyandarkan kepada asbab. Tak ada salah-salah. Isnad majazi. Ni gelak nak ujang, syirik kafir orang. Gelak nak ujang, Allah gelak dah nak ujang. Mana lagi kalau ada pakaian dia angkatlah. Waktu dia ngajar kapung, cakap gelak nak ujang, syirik kafir. Yang menghujangkan Allah bukan gelak tu, Allah. Orang yang mengaji pula mujur tu mari dengar, kalau tidak tak sedar tu cakapan kita menyebabkan jadi kafir tu. Memang kita cakap gitu, gelak nak ujang. Sekarang ni siapa yang buat ujang? Allah Ta'ala, bukan gelak tu yang bekah. Orang tu kan ngaji ni pula mujur, kita kena ajak kawan-kawan kita lain. Nanti mereka tak sedar tu cakap kafir, syirik, tak sedar tu. Mana kena panggil lagi kawan kita ngaji. Sebab apa? Sebab cakap kafir tu kita tak sedar kafir. Hak tu kan ngajar kata kafir, hak tu kan ngaji pula Allah sudah molek. Hak tu kapung. Satu kali tu kelas di pejabat adalah hak kelas tu ustaz nak tanya sekarang, kalau kita cakap gelak nak ujang jadi kafir ke? Ni tu kapung, ni bandar. Guru ambil mana tak ada kena-ngena rasanya, tak ada kena-ngena. Dia pun tanya, betul ke tak kalau kita cakap gelak nak ujang di kafir? Apa gitu no? Dalam rakaman tu hak elam milu, minum milu anda jadi sihat dan kuat. Kafir. Apa milu yang menyebabkan dia sihat dan kuat? Allah yang buat, bukan milu. Allah kata jahilnya. Tapi tuan guru, bukan tuan guru sebenar lah, di tuan guru kan oleh anak murid. Walah iklan dalam TV ni bukan iklan milu, semua iklannya power belaka, bukan milu je. Kalau iklan minyak, iklan minyak pun sama kan. Minyak tu kan tadi injing laju tu kan minyak lah tu, iklan minyak. Kalau iklan sabun, kalau iklan sabun sekali dia lalu je kilat pinggang. Sekali lalu je kilat pinggang. Nak cerita power lah kilat tu bukan milu je, tapi dia ambil tuju ke iklan milu.
Kalau kita kata gitu, semua Islam dalam TV tu kafir belaka. Faham dah? Dah Islam milu. Sabda lain sama je. Dia satu program ni agama belaka ni yang dia tuan guru kat oleh anak murid belaka ni. Jadi pihak kesihatan mari cerita bab vaksin. Ni bukan vaksin COVID ni, vaksin kanak. Ni cerita dulu ni. Bukan masa COVID tak ada kena-kena. Vaksin kanak-kanak kan, budak-budak lahir tu kan beberapa kali cocok tu kan. Jadi pihak kesihatan mari penerangan lah berkaitan dengan cocok kanak-kanak tu lah. Dia panggil vaksin juga cocok kanak-kanak tu. Dia panggil penerangan. Bakit lah seorang hak di tuan guru kan oleh anak murid. Dia kata puak kesihatan ni tak ada tauhid. Tak ada tauhid. Apa? Vaksin lah yang menjadikan kanak-kanak ni terlindung daripada kena penyakit. Vaksin kan dia kan untuk mengelakkan penyakit macam-macam tu kan. Penyakit lama-lama dulu lah. Kan dulu kan macam-macam penyakit kan. Jadi ni tak ada tauhid, tak ada pengarang doktor ni. Tuhan jadi dah di budak ni antibody yang boleh menahan diri daripada kena penyakit. Maknanya Tuhan jadi dah kan di kanak-kanak ni antibody yang boleh menahan diri daripada penyakit. Doktor ni dak dia kata vaksin. Dia ni dak dia kata antibody yang Tuhan letak di tubuh kanak-kanak tu cukup dah. Tak payah cocok-cocok dahnya untuk melindungi daripada kena penyakit tu nah. Penyakit apa? Fobia apa? Ada penyakit-penyakit dulu-dulu tu nah. Jadi doktor ni kata vaksin. Dia kata antibody yang Tuhan letak di budak-budak Tiba-tiba hak doktor tu vaksin, doktor tak ada tauhid, doktor tak ada akidah. Dia kata antibody, sama juga nanya. Vaksin makhluk kan? Dan antibody Tuhan letak di budak kanak di tubuh kanak-kanak bukan makhluk. Antibody tu boleh melindungi budak daripada penyakit. Allah Taala belaka yang buat, bukan antibody tu. Tapi pelik ni hak doktor cakap vaksin tak ada tauhid, tak ada akidah. Dia cakap antibody mani-mani. Walah sama saja. Vaksin asbab, antibody yang ada di tubuh kanak-kanak ni asbab. Vaksin tak boleh bekah, antibody tak boleh bekah. Tapi kalau vaksin tak ada tauhid, tak ada akidah, dia cakap antibody mani-mani pula. Ni. Tapi dituan-gurukan oleh anak murid. Ni karut belaka ni. Ni karut. Ini semua panggil isnad majazi. Nak kata ke vaksin pun boleh, nak kata ke antibody pun boleh. Di budak ni sudah ada antibody yang contohnya. Cakap asbab tak ada salah. Nak cakap vaksin pun asbab tak ada salah. Apa yang pelik tadi lah. Dia kata ke doktor cerita bab keberkesanan vaksin ni untuk melindungi kanak-kanak daripada penyakit-penyakit tertentu, tak ada tauhid, tak ada akidah, tidak berpegang perbuatan Allah. Yang dianya cakap antibody. Padahal vaksin makhluk, antibody yang ada di kanak-kanak di bayi ni pun makhluk juga. Makhluk tak bekas sama sekali. Tapi sandar pada vaksin ke, sandar pada antibody ke, tak salah. Itu isnad majazi, letak sementara. Hakiki perbuatan Allah. Jadi hok bawa-bawa pasal ni agak tak tahulah mari mana hok asalnya. Mari mana hok asal. Hanya cerita asbab sahaja. Boleh mengurangkan kematian. Syirik kepada Allah, kafir itu. Boleh mengurangkan kematian. Ada ni. Kan vaksin ke apa kan boleh mengurangkan kematian kan. Syirik kafir. Sebab apa? Sebab dilawan kerja Tuhan. Seolah-olahnya Tuhan nak mati 100 orang. Disekat kerja Tuhan, diwi Tuhan mati 50 orang je. Waktu mengurangkan kematian. Tak ada orang maksud gitu. Asalnya mati 100, jadi mati 50, jadi mati 20. Jadi zahirnya jadi kurang kematian kerana faktor dia begini. Tapi bukan perkara tu yang mengurangkan kematian. Hak mati 100 tu qada qada. Hak mati 50 pun qada qada. Kemudian mati 10 orang qada qada. Tapi asbab zahirnya punca daripada mana yang mengurangkan kematian. Bukan makna mengurangkan kematian Tuhan qada azali mati 100, dia lawan qada Tuhan. Dia jadi mati 50 je. Tak ada gitu maksud dia.
Oh, mengurangkan kematian tu syirik kalang kabir, tak ada akidah dia bagi. Mengurangkan kematian. Kalau kita kata musim perayaan operasi JPJ boleh mengurangkan kemalangan, bantuan pihak berkuasa boleh mengurangkan kemiskinan, boleh mengurangkan buta huruf, boleh mengurangkan macam-macam kan. Sama je tu, mengurangkan kemiskinan. Rezeki milik Allah Ta'ala, bukan kita. Tu mengurangkan kemiskinan, mengurangkan buta huruf contohnya. Apa perkara kan. Ada ni. Itu hanya cerita asbab. Oh, sebut mengurangkan kematian. Ni orang tak ada akidah ni. Boleh makhluk boleh mengurangkan kematian, asbab. Tapi matinya jadi rendah. Qada qadar belaka. Bukan makhluk yang bekah. Itu hakiki. Mana? Pelik-pelik. Hak ni boleh tengok dalam rakaman pun semua ni. Ada hak bawakan seumpama ni. Tapi gelak nak hujan tu tak ada dalam rakaman lah tu ni. Tapi tu 2 kali, kapung sekali, bandar sekali. Bandar ditanya, betul ke tak kalau cakap gelak nak hujan jadi kapi? Ditanya gitu. Oh, pun teringat. Oh, super tengok kapung tu. Tapi rasanya tak kena-mena. Tak tahulah, takut sumber yang sama. Memang cakap gitu dah. Gelak molek kan. Banyak pakaian ada di ampai yang angkat pun belum. Dia angkat cepat, gelak nak hujan. Balik cepat-cepat, gelak nak hujan. Yang menghujankan Allah, bukan gelak yang berkah. Dah molek pula mengaji. Allah mujurnya kita mari dengar. Kalau tak tahu tu tiba-tiba jadi kapi tak sedar tu. Waktu kan mengaji pula. Lepas tu nasuh ni apa kita pakai ajak kawan-kawan kita main ngaji belakang. Sebab apa? Takut salah. Bukan barang ni. Bukan kata gelak nak hujan hukumnya haram. Bukan, kapi. Kalau kata hukum haram, ingat sikit tapi salah juga kalau kata hukum haram. Tapi ingat sikit haram ni kapi. Kita kena beringat molek tu. Ajar-ajar salah ingat molek. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirah. Adapun orang mengajar salah, saya akan bertanggungjawab di hari akhir. Dah sudah sebutlah. Semua akan dipertanggungjawab pada hari akhirah. Tapi orang ajar salah sampai di hari akhir dia tak mengaku dah orang ambil ilmu daripada dia. Pandai ni. Bila dia ajar salah sampai di hari akhirah dia nak bertanggungjawab, dia akan elok kepala, dia tak mengaku. Pandai ni. Hak mana-mana yang diikuti tu sampai masa yang diikuti tak mengaku dah orang ikut dia. Bukan pada masyar. Dia salah, saya lah yang tak ada orang berani. Masing-masing kata dok belaka. Kena beza molek. Isnad hakiki, isnad majazi. Kudrah lah yang menghasilkan, isnad majazi, sandar sementara. Hakikinya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kudrah, yang menghasilkan pada menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilangkan dia. Menjadi menghilang ni, mengada meniada ni atas muwafaqah iradahnya. Apa makna muwafaqah iradah? Apa makna muwafaqah iradah? Ada makna atas muwafaqah iradah itu, makna muwafaqah berbetulan dengan ta'alluq iradah Allah pada azal, iaitu bahawa Allah Ta'ala tiada menjadikan ia Allah. Ni baru betul. Ni baru isnad hakiki, bahawa Allah Ta'ala tiada menjadikan ia Allah. Tiada menjadikan oleh Allah ke satu melainkan. Siapa yang menjadikan? Allah Ta'ala, bukan kudrah. Ini baru hakiki. Kalau kudrah yang menjadikan, majazi. Hakikinya Allah yang menjadikan. Bahawa tiada menjadikan ia Allah akan sesuatu daripada mumkinun ni, melainkan barang yang
barang yang menentukan iradahnya, barang yang menentukan oleh sifat iradah Allah. Ini isnad. Ini majazi pula dah. Melainkan barang yang menentukan oleh iradah. Iradah yang menentukan. Isnad majazi. Bukan iradah yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah yang menentukan. Tiada menjadi oleh Allah. Kalau menjadi oleh Allah, isnad hakiki. Melainkan barang yang menentukan iradahnya, barang yang menentu oleh iradah Allah Subhanahu wa taala. Iradah yang menentukan. Tidak. Ketentuan Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Tapi sini adakah Allah yang menentukan? Iradah yang menentukan. Isnad majazi. Melainkan barang yang menentukan iradahnya, menentukan oleh sifat iradah Allah. Melainkan barang yang menentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah pada azali, pada sedia kala. Jadi semua yang berlaku ni perbuatan Allah, kudrah. Perbuatan Allah. Allah perbuat semua perkara ni sebagaimana kehendak Allah pada azal. Allah menjadikan rukun makanan dia panggil qadar. Muwafaqah iradah Allah, rukun makanan dia panggil qada. Dengan bahawa Allah mengqadarkan akan segala perkara sebagaimana yang Allah qadakan pada azal. Gitu. Allah mengqadarkan segala-gala perkara, kudrah, sebagaimana perkara yang Allah qadakan pada azal, iradah. Tu rukun berkenaan. Jadi semua yang berlaku ni qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat kesemuanya sebagaimana qada, kehendak, ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala. Ni hak sifat 20. Dibicara perbuatan Allah, barulah bicara bab kehendak Allah. Dibicara bab perbuatan Allah, barulah pergi kepada bicara kehendak Allah. Lepas tu susuli sifat yang ke-8, sifat iradah. Tapi kenapa dibicara perbuatan Allah? Sebab perbuatan Allah zahir. Gerak diam kita ni perbuatan Allah tu zahir. Allah buat ni sebagaimana iradah Allah pada azal. Bagi pada iradah. Ini sifat 20. Sebelum pergi kepada Allah yang menjadikan, dia bicara dahulu sifat wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Apa makna wahdaniyah pada perbuatan? Semua perbuatan yang berlaku hanyalah perbuatan Allah. Tidak ada satu perkara pun walaupun sebesar yang berlaku melainkan perbuatan Allah. Itu keesaan pada perbuatan. Yang berlaku tu perbuatan baik, yang berlaku tu perbuatan jahat, yang berlaku tu di bumi, di langit. Kesemuanya perbuatan Allah. Manusia ke, malaikat ke, jin ke, syaitan ke, makhluk tak ada perbuatan ni. Sanda tu atas nama ikhtiar usaha saja. Hakikinya itu usaha tu pun perbuatan Allah Ta'ala. Apa berlaku di dunia sekarang perbuatan Allah, yang berlaku di hari akhirah tu, yang berlaku di syurga, yang berlaku di neraka, yang tidak ada penghujung. Kesemua tu datang dari keesaan Allah pada perbuatan. Ingat molek, jangan sesekali mensyirikkan Allah pada perbuatan dengan bahu berpegang ada suatu perkara yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, habis balik awal, amal ibadah sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat segala-gala perkara? Sifat yang ketujuh, Allah yang bersifat kudrah lah, yang buat segala-galanya. Allah buat gitu. Muwafaqah iradah Allah pada azal. Sifat yang ke-8, sifat iradah.
Allah iradahkan pada azal, Allah kehendakkan pada azal, Allah menentukan pada azal. Muwafaqah dengan ilmu. Sifat yang ke-9 sifat ilmu. Itu kaedah sifat 20. Allah tahu pada azal perkara itu akan berlaku. Allah menentukan pada azal perkara itu akan berlaku. Allah mengetahui pada azal gerak diam. Allah menentukan pada azal gerak diam. Jadi kehendak Allah, ilmu Allah ni berlaziman. Apa yang Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala tahu. Jadi sifat yang ke-9 sifat ilmu. Apabila kehendak Allah muwafaqah dengan ilmu Allah, mustahil berubah sama sekali. Kalau berubah ketentuan Allah, di mana kau duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Mustahil berubah sama sekali. Sebab apa? Sebab iradah Allah muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil berubah. Padahal tapi hak Nabi kata tu, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Nabi kata, hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Sesiapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hubunglah silaturrahim. Tengok. Tak berubah apa? Rezeki boleh diluaskan, umur boleh dipanjangkan. Syaratnya hubung silaturrahim. Macam mana kata ketentuan Allah mustahil berubah? Hak ni hak bicara bab Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz tu ada yang seumpama ni, tapi sampai masa dihubung silaturahim, rezekinya diluaskan oleh Allah, sampai masa dihubung silaturahim, umurnya dipanjang oleh Allah. Itulah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak rukun yang kenal bukan bicara Lauh Mahfuz. Rukun yang kenal bicara hak ketentuan azali yang sedia kala, yang tidak ada penghujung. Adapun catatan Lauh Mahfuz ni baharu dan ada penghujung. Maknanya catatan tu hanya sampai kepada qiyamah sahaja. Di Lauh Mahfuz catatan hanya sampai qiyamah sahaja. Hak ketentuan azali, hak berlaku di hari akhir ni pun ketentuan Allah, tidak ada penghujung. Di Lauh Mahfuz ni ada yang hubung silaturahim, rezekinya akan ditambah. Tidak hubung silaturahim, rezekinya tidak akan ditambah oleh Allah. Hubung silaturahim, umurnya akan dipanjangkan. Tidak hubung silaturahim, umurnya akan setakat hak ada je. Contohnya, sampai masa dihubung silaturahim, itu qada. Rezekinya diluaskan, itu qada. Itu je. Jadi kita bicara molek orang kemai kenang tu. Itu ketentuan azali, bukan hak bicara Lauh Mahfuz. Kita wajib iman ni hak Lauh Mahfuz tu, tapi kena faham, bukan kata berubah hak azali di ilmu Allah tu, bukan. Di iradah ilmu Allah tu. Itu mustahil berubah. Kalau berubah situ mana letak sifat ilmu Allah, sekali begitu sekali begini macam kita je. Kemudian nak berubah dengan apa? Dengan hubung silaturahim. Hubung silaturahim bukan perbuatan Allah, bukan qada. Kalau qada juga tak berubahnya kat mana? Hak berubah tu hak Lauh Mahfuz. Nabi kata la yaruddul qada illa doa. Tidak menolak akan ketentuan Allah melainkan doa. Qada mana? Qada Lauh Mahfuz, bukan qada azali. Sebab doa tu sendiri adalah qada azali. Dia berdoa tu perbuatan Allah. Berdoa tu perbuatan Allah. Lepas tu macam mana kita sebagai hamba, kita berdoa. Kita berdoa Allah qadakan pada azal, kita berdoa cukup syarat makan pakai halal, berdoa tempat mustajab, berdoa di waktu mustajab, Allah pun kurniakan. Allah kurnia tu pun qada azali, qada belaka. Tapi di Lauh Mahfuz ada tergantung. Berdoa dapat bahagian, tidak berdoa tak dapat bahagian. Dia pun berdoa siapa masa berdoa tu qada, dapat bahagian, itulah qada. Hak tidak berdoa tu tidak akan berlaku sebab Allah tidak mengqadakan pada azal. Jadi hakikinya tak ada hak tergantung. Tak ada hak berubah.
Sebab kenapa tak ada tergantung? Sebab rukun yang keenam, Allah telah mengqadakkan sekalian perkara. Bila Allah mengqadakkan sekalian perkara, tak ada yang tergantung. Kalau tergantung ni, Allah mengqadakkan sebahagian, Allah gantungkan sebahagian. Baru tergantung. Tapi rukun yang keenam macam mana? Allah mengqadakkan pada azal akan sekalian. Tak ada tergantung. Jadi qada Allah muafaqah dengan ilmu, mustahil berubah. Nak berubah macam mana? Perbuatan hubung silaturahim perbuatan Allah, perbuatan berdoa perbuatan Allah. Ada ni. Bukan perbuatan hamba pun. Hamba hanya diletak ikhtiar usaha pada hubung silaturahim. Hamba hanya diletak usaha pada berdoa, tapi hakiki ikhtiar usaha hamba qada Tuhan belaka. Jadi sifat 20 dia bicara daripada keesaan pada perbuatan, qudrah, iradah, ilmu. Jadi Allah menjadikan atas muwafaqah iradahnya pada sedia kala. Itu makna kepada sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang melakukan sebagaimana yang Allah kehendak. Fa'alul lima yurid. Ayat yang lain pula, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan ia akan barang yang ia kehendak. Allah yang melakukan tu qudrah, akan barang yang ia kehendak itu iradah. Mana Allah melakukan muwafaqah iradah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pekerjaan Allah bila Allah telah menghendaki, itu iradah. Allah pun melakukan, kun Allah melakukan, itu qudrah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan ia akan barang yang ia kehendak dan barang yang ia pilih. Hak menjadi itu qudrah, hak Allah kehendak tu iradah. Allah menjadikan mengada meniada atas muwafaqah iradahnya, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Hak Mu'tazilah yang masyhur terpesong, perkara jahat bukan qada Allah. Berlaku perkara jahat barulah perbuatan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Tak, Allah perbuat perkara jahat adalah datang daripada perkara jahat tu diqadakkan oleh Allah pada azal. Mu'tazilah tidak. Allah tidak mengqadakkan pada azal seseorang hamba akan memilih kejahatan, kufur dan maksiat. Allah hanya mengetahui. Sampai masa seorang hamba melakukan perbuatan jahat, perbuatan kufur dan perbuatan maksiat, barulah perbuatan qudrah Allah atau Mu'tazilah. Pandai ni. Allah yang menjadikan perkara jahat, tapi Allah tidak kehendak. Tidak. Apa yang Tuhan jadikan atas muwafaqah iradah. Tuhan jadikan perkara jahat, Tuhan kehendak perkara jahat tu. Dari sunnah wal jamaah. Mu'tazilah tidak. Allah menjadikan perkara jahat, tapi Allah tidak kehendak. Hak terpesong zaman sekarang, perkara jahat bukan kehendak Allah, menjadikan pun bukan perbuatan Allah. Hak tu lebih sesat daripada Mu'tazilah asal lagi. Perkara jahat Allah tidak menghendaki. Berlaku perkara jahat Allah tidak melakukan. Berat daripada Mu'tazilah asal lagi. Lebih berat laginya, baik ke jahat tak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Baik ke jahat tak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Berlaku perkara segala-gala, itu keizinan Allah. Dengan bahawa Allah mengizinkan, Allah tidak sekat, Allah tidak halang, tapi bukan Allah buat. Nak timbul sekarang. Mana kau qada qadar? Qada qadarnya buat langit, buat bumi itu qada qadar. Mana qada qadar? Buat siang, buat malam, itu qada qadar. Mana qada qadar? Melahirkan manusia, mematikan manusia, itu qada qadar. Dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun ni, Allah hanya mengetahui. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetap, memutuskan. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tak ada kehendak Allah di situ, tak ada ketetapan Allah, iradah tak ada. Ada sekarang ni.
Mu'tazilah Allah tidak qada perkara jahat je. Tak, baik jahat tak ada qada. Allah hanya mengetahui. Sampai masa berlaku dengan keizinan Allah. Dengan keizinan Allah, Allah buat. Allah tidak halang, Allah tidak sekar. Hak ni berat ni. Hak ni ada dalam rakaman-rakaman sekarang daripada orang-orang yang ada title dalam masyarakat. Bukan hanya di Malaysia, bukan luar di Malaysia pun ada juga fahaman yang sesat seumpama ni. Kita dah sekalian qada dan qadar. Pada zahirnya betul, kita bebas memilih pada zahir. Pada zahirnya betul, kita bebas melakukan pada zahir. Tapi apabila kita pilih, kita buat, itulah qada qadar. Tapi pada zahirnya kita bebas, betul? Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan hanya pada zahir. Tapi apa yang kita pilih, itu qada qadar. Terdetik di hati pun qada qadar. Apa yang kita lakukan qada qadar, berkelip mata pun qada dan qadar. Itu pegangan kita. Sekalian yang berlaku perbuatan Allah atas muwafaqah iradahnya. Kita mati sebelum tu keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Terdetik di hati kita Allah buat. Memilih hati kita Allah buat. Berkelip mata kita Allah buat. Bergerak nadi kita Allah buat. Gerak diam kita berusaha Allah buat. Keesaan pada perbuatan. Sekali-kali jangan mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan tak ada. Tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji. Ini kemah molek kaedah sifat 20. Kemah kaedah sifat 20, kemah kejaklah kitanya rukun iman yang ke-6. Qada, iradah, qadar, qudrah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiqu a'lam. Dan bermula Allah Ta'ala yang memberi taufik. Semua tu datang daripada Allah. Beriman, berpegang dengan akidah yang sebenar, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula makna iradah itu iaitu makna iradah. Ini sifat yang ke-8. Sifat yang menghasilkan dengan dia tertentu mumkinun, menentukan mumkinun dengan setengah barang yang harus atasnya. Sifat iradah juga yang menentukan. Ini isnad majazi, yang menentukan Allah Ta'ala, yang kita panggil ketentuan Allah pada azal. Ketentuan Allah pada azal itu hakiki. Ketentuan iradah pada azal itu majazi. Ketentuan Allah pada azal hakiki. Ketentuan iradah pada azal itu majazi. Ni. Jadi hak iradah pun sama juga. Iradah lah yang menghasilkan dengan menentukan akan mumkinun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.